Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang mulia ini, kami sekumpulan terdiri daripada saya, Muhammad Iqbal bin Ismail, Tengku Farhad, Haji Iman dengan Muhammad Faiz akan membuat sedikit iPod broadcast ataupun yang dikenali sebagai podcast. Kami ingin membincangkan tentang sekularisme. Okey, pengenalannya simple. Sekularisme ni semua benda yang segala entiti yang berpisah daripada agama asal cerita. Macam kita buat apa-apa pun agama tu tak terlibat dalam bidang perundangan ke, dalam bidang apa ke, dia pisahkan agama tu. Itu sedikit ringkasan tentang sekularisme ni. Kalau nak cakap benda ni baru pun tak logik juga. Sebab benda ni dah berlaku dekat waktu zaman Nabi Muhammad dulu. Kalau kita perasan kenapa Nabi Muhammad berhijrah? Sebab dekat Mekah dulu Abu Jahal dengan Abu Lahab tak larang pun. Dia solat, dia puasa beratus-ratus hari ke, Abu Jahal tak larang pun. Dia yang jadi isunya bila pemerintahan tak dapat Nabi Muhammad pegang. Itu isu dia. Sebab tu Nabi Muhammad pindah. Sebab orang Madinah boleh terima dia, boleh terima baginda, boleh bagi kuasa kepada baginda, boleh apa-apa. Bila wahyu tu dekat Madinah tu senang lah. Nak buat apa-apa segala undang Nabi Muhammad nak buat senang. Sebab kuasa pemerintahan tu dah ada. Kuasa pemerintahan Islam itu sendiri tak mengamalkan sistem sekularisme ni. Dia tak mengamalkan sistem sekular ni. So apa-apa Islam punya cara nak buat senang. Itu yang boleh Madinah tu boleh sukses berbanding dekat Mekah. So kalau situ kot sedikit tentang pengenalan sekular ni. So nak lagi dalam lagi, mungkin Tengku boleh terangkan kesan dia. InsyaAllah. Okay, ni nak bagi tahu pasal tentang kesan sekularisme kepada masyarakat Islam. Korang tahu? Dia masyarakat Islam untuk Malaysia ke atau seluruh ni ke, atau dia tertumpu dia Kepada Malaysia. Malaysia lebih kepada Malaysia lah. Lebih kepada Malaysia. Okay, contoh dia, kuasa politik semakin tidak demokratik. Contohnya hidup ni macam hanya untuk membolot kepentingan diri sendiri lah. Macam tu lah. Kekuasaan yang tidak dipegang dianggap sebagai hak mutlak peribadi. Macam dia buat barang tu macam diri sendiri punya. Sebagai contoh lah. Lepas tu selain daripada tu, akta undang-undang tidak adil. Contohnya macam amalan menangkap lawan atau musuh politik dengan tuduhan palsu. Ketidakadilan dalam perundangan dan pelaksanaan semakin berleluasa. Yang ketiga pula, pemimpin dan pimpinan yang lemah. Contohnya macam pemimpin yang lemah sudah pasti tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk, serta enggan mengikut lunas Islam. Yang kelima pula, budaya barat ni. Budaya barat pada masa kini makin menjadi-jadi. Betul tak? Betul. Orang rasa betul lah benda. Betul lah? antara budaya barat budaya barat contohnya macam banyak segi contohnya tu. Tak apa, kalau ada pandangan yang lain boleh silakan. Okay, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tengku Farhad. Kesan dia sangat, orang kata boleh memberi impak yang besar kepada pembangunan suatu negara Islam. Kita boleh tengok di mana kami semua sebab suara memilih artikel di mana di berita harian online oleh Prof. Dr. Wan Muhammad Norwan Daud, iaitu pengasas Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, maafkan saya. Beliau mengatakan sekularisme ni di antara punca ataupun faktor di mana permasalahan ataupun isu-isu yang remeh boleh dibesar-besarkan dan membuatkan kita berpecah belah. Di mana Prof ini sendiri menyentuh, saya tertarik dengan artikel ini. Beliau menyentuh tentang akhlak. Di mana kita tengok, kita tahu contohnya kita tahu solat itu wajib, puasa itu wajib. Tetapi kenapa sesetengah orang, kenapa dia tidak melunaskan ataupun tidak menjalankan tanggungjawab itu dengan sempurna? Sebab apa? Di antaranya kita tahu zaman sekarang ini pengaruh
rakan sangat memberi impak yang sangat besar lah bagi saya. Betul. Saya setuju dengan kata-kata tu. Itu sedikit punca di mana sekularisme memberi impak negatif pada pembangunan suatu negara Islam. Selain itu, saya ingin kemukakan antaranya akhlak seperti hormat ibu bapa dan yang seangkatan dengannya. Kita sendiri tahu, kita sebagai anak kita tahu hormat ibu bapa itu macam mana. Tetapi bila kita meningkat umur yang lebih dewasa, kita punya ego yang tersendiri. Kita membelakangi kehormatan ibu bapa tersebut. Okey. Selain itu, saya rasa banyak lagi input yang disuarakan oleh Prof ni tersebut dalam kajian ini. Saya boleh lepaskan kepada saudara Muhammad Faiz untuk meneruskan. Kesimpulan yang mudah difahami di sini ialah sekularisme dan Islam dia saling bertentangan kerana dia menafikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ialah syumul, lengkap dan sesuai sepanjang masa di peredaran zaman. Maafkan saya, menafikan apa tadi? Menafikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan syariat Allah SWT. Seperti yang saya kata tadi, seperti solat, puasa, adakah itu berkaitan dengan perkara tersebut? Ya, berkaitan sebabnya syumul. Di dalam Islam, dia tiada pemisahan antara dunia dan akhirat kerana manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mencari bekalan di akhirat. Perkara ini berpunca daripada beberapa isu utama. Pertama, paradigma pendidikan yang salah. Dalam sistem kehidupan sekular, dasar penyelenggaraan pendidikan juga adalah berasaskan sekular dan tujuan pendidikannya adalah hasil dari fahaman sekularisme tadi. Kedua, kelemahan fungsi bergerak pada 3 unsur pelaksana pendidikan iaitu lemahnya lembaga pendidikan yang tergambar dari kekacauan kurikulum, tiada optimumnya peranan dan fungsi guru, tiada tidak terlaksana proses pelajaran yang secara baik serta berkembangnya budaya sekolah yang tidak sesuai dengan kehendak Islam. Ketiga, apabila kelemahan pada unsur masyarakat terjadi akibat berkembangnya sistem nilai sekular yang zahir pada taat pergaulan seharian yang bebas dan acuh tak acuh pada norma agama, pergaulan bebas, berita, media massa yang cenderung mempropagandakan hal-hal negatif seperti pornografi. So, kalau tengok kat sini pun, sekular ni memang tak ada manfaat pun sebenarnya. Betul. Dia lagi merosakkan Merosakkan agama akhlak. Islam ni. Tu lah, dia macam dah Dia sangat tak payah sekular, Tak payah. jauhi lah sekularisme ni dalam keluarga kita. Semoga bagus. bermanfaat kepada anda. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Rafiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.